Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dihormati lagi dimuliakan. Alhamdulillah, terima kasih atas soalan yang diutarakan oleh para jemaah. Baik, untuk pelaksanaan solat sunat taubat. Ini kita hari ini nak merungkaikan macam mana cara solat sunat taubat dalam banyak-banyak versi orang ataupun ustazah-ustazah di luar sana. Macam-macam cara boleh buat solat sunat taubat. Namun antara yang boleh saya katakan di sini, antara pelaksanaan solat taubat, yang pertama sekali kita kena tahu mengapa solat taubat itu dilakukan. Yang pertamanya sudah pasti seseorang itu apabila telah melaksanakan satu dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sedar dia buat tu memang dosa. Tapi kadang-kadang kita ni terbuat juga, sengaja ke tak sengaja ke, benda tu dah berlaku, itu dosa sudah jalan. Maka kita merasa bersalah, maka kita hendak melaksanakan solat sunat taubat. Kita nak mohon ampun kepada Allah Taala. Sama ada sedar ataupun tidak. Kadang-kadang kita rasa aku tak ada buat dosa pun, aku okey, aku kan. Dia ada yang rasa begitu, tak pernah ada rasa buat salah. Tapi sebenarnya kita sebagai manusia tidak pernah lari daripada salah dan silap. Maka boleh dilaksanakan solat sunat taubat bagi mereka yang sama ada dah melakukan dosa, maupun mana-manalah kita rasa tak bila-bila dulu kita ada tinggal solat ke, kita ada melawan cakap ibu ayah kita ke, kita ada termengumpat ke, kita ada terngata orang ke kan. Jadi benda-benda yang kecil-kecil ni kita tak pernah tahu, maka buat sajalah solat sunat taubat. Yang keduanya, kita kena faham konsep taubat. Ni sebelum nak buat solat sunat taubat ni, itu konsep taubat mesti tahu dulu. Taubat itu dia merangkumi 3 benda. 3 benda ni you all buat, kita sama-sama buat, maka baru itu taubat diterima Allah. Yang pertama sekali, menyesal. Dan kita tahu dosa apa yang kita lakukan, kita menyesal. Yang keduanya, kita tak mengulangi lagi apa dosa yang telah kita lakukan. Itu silap apa semua kita sudah tak buat. Dan yang ketiga sekali, kita menambah baik amal, kan. Menyesal, tak buat dah dosa itu. Yang ketiga, tambah baik amal. Kalau dulu kuat mengumpat orang, sekarang dah tak mengumpat. Kalau dulu suka membawang, sekarang sudah tidak membawang lagi. Kalau dulu kita suka hina orang, hari ini kita suka puji orang. Gitulah. Bermakna perbuatan dosa itu telah tidak kita lakukan. Kalau tidak, kita masih lagi buat dosa, kita semayang taubat itu pun tak guna. Sebab kita mohon ampun kepada Allah seolah-olah kita berpura-pura sahaja. Maka kena jaga baik-baik. Apabila kita telah bermohon ampun kepada Allah Ta'ala, insaf, menyesal, tidak mengulangi balik perbuatan itu, dan juga buat amal baik. Baik. Kemudian yang seterusnya, kita boleh katakan kita laksanakan solat sunat taubat ini waktu bila, kan? Maka tuan-tuan boleh buat bila-bila masa, tak ada masalah, melainkan 2 waktu sahaja, iaitu selepas solat subuh dan selepas solat asar. Itu kerana solat taubat dia mempunyai garis masa yang tidak boleh dilaksanakan solat itu. Maka lepas subuh, lepas asar itu tidak boleh, kan. Itu haram untuk kita melaksanakan solat. Kemudian sebaik-baiknya kalau kita lihat daripada garis panduan para ulama dahulu, kita buatlah solat taubat itu di sebelah malam. Di sebelah malam kita merintih, kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana waktu itu tak ada orang yang tahu. Kita tidur, orang cuma tidur, kita bangun, kita ambil uduk dan kita nak laksanakan sembahyang. Kita nak mohon taubat kepada Allah Ta'ala. Kita nak mohon ampun kepada Allah Ta'ala tanpa siapa-siapa tahu. Ini dosa, biar kita dengan Tuhan settle. Tak perlu cerita kat orang, wah aku malam tadi solat sunat taubat. Tak payah cerita, kan. Itu sendiri buat, sendiri bikin. Kan, tak payah siapa-siapa tahu pun tak apa. Ya. Kemudian dalam banyak-banyak solat taubat, hajat, tahajud, mana satu susunan. Ini susunan terpulang. Bila siapa-siapa pun boleh buat apa-apa solat dahulu. Cuma yang mana saya belajar, ni dulu saya belajar ni, jadi tuan-tuan boleh amal lah.
bangun apa semua ni kalau tuan-tuan ada dah sembahyang witir tadi kan, 1 rakaat ataupun 2 rakaat, maka buka balik itu witir. Maka caranya, kalau tadi sebelum tidur dah buat witir, rata-rata orang buat 3 lah kan, rata-rata orang habiskan 3 rakaat terus, maka bila dah bangun malam itu buka dengan satu witir lagi. Bangun solat sunat 1 rakaat witir, kemudian diikuti pula dengan solat sunat taubat 2 rakaat. Tuan-tuan boleh buat sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya tak ada limit. Buatlah situ berapa banyak pun nak buat solat sunat taubat, tak ada masalah kan. Boleh buat minimal 2, sebanyak-banyaknya terpulang. Kemudian diikuti pula dengan solat sunat tahajud, diikuti pula dengan solat sunat hajat, solat sunat tasbih, dan last kali ditutup pula dengan solat sunat witir. Tadi dah buka 1, ini tutup balik dengan 1 rakaat kan. Tak boleh buat 2 rakaat sebab tadi dah 3 lepas isyak tadi sebelum tidur. Tuan-tuan bangun malam tambah 1 rakaat sudah jadi 4 kan. Tadi 3 settle, tambah 1 rakaat witir jadi 4. Solat sunat tutup balik dengan 1 rakaat sudah jadi 5 rakaat. Witir lah untuk 1 malam itu. Tak boleh buat tadi 3 tutup pun dengan 3 rakaat, tak boleh. Sebab kata Nabi, la witrana fil lailah, tidak ada witir 2 kali 1 malam. Bermakna 2 kali tu 3 2 pasangan, tak boleh kan. Itu dijadikan haram oleh para ulama. Maka buat 3 1 1. Ataupun satu lagi cara, bangun malam solat sunat dulu, solat sunat taubat 2 rakaat, 10 rakaat terpulanglah pada tuan-tuan, diikuti dengan solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat tasbih, dan juga tutup balik dengan 2 rakaat witir. So tadi 3 tutup balik dengan 2 di hujung solat-solat sunat tadi, maka jadi 5 juga kan. Itu cara. Susunan ini tidak wajib kan. Susunan nak bangun untuk taubat dulu ke, hajat dulu ke, tahajud dulu ke, ini semua khilaf ulama. Banyak tuan-tuan buka kitab pening kepala, mana satu nak ikut. Jadi sebenarnya ilmu yang kita ada itu boleh kita amalkan kan, boleh amalkan. Mungkin tuan-tuan dah dengar daripada penjelasan saya ini, tuan-tuan boleh amalkan, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan sendiri dah pernah berguru sebelum ni dan ada maklumat tersendiri, dah pernah dengar ustaz-ustaz dulu pernah kata, itu boleh pegang, tak ada masalah. Cuma cara tadi, macam mana cara nak buka witir balik. Melainkan tuan-tuan tak solat witir sebelum tidur tadi, maka bangun saja terus solat sunat taubat 2 rakaat, sebanyak-banyak terpulang pada tuan-tuan. Solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat tasbih, kemudian tutuplah dengan witir 3 rakaat kan. Ataupun nak buat solat sunat hajat, solat sunat taubat dulu, kemudian nak solat sunat hajat, tahajud, tasbih, dan juga witir 3 rakaat kan. Apa pun sebelum tuan-tuan buat solat sunat apa pun, kita nak minta pada Allah, ya Allah bagilah aku rezeki yang banyak apa semua, itu kita mesti minta taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dulu kan. Kita minta ampun pada Allah, barulah kita minta apa-apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan didahulukan dengan solat sunat hajat. Bukan tak boleh, saya kata tadi tak ada masalah, tuan-tuan boleh buat bila terpulang aja susunan macam mana. Cuma adab kita kepada Allah sebagai hamba, kita jangan pandai minta aja, itu kau ada banyak dosa, kau tak nak, kalau kau tak nak minta ampun pada Allah. Begitu kan ibarat yang itu. Maka kita punya adab dengan Tuhan. Maka buat solat sunat taubat dulu, diikuti dengan hajat, tahajud, tasbih dan witir sebagai penutup malam tersebut. Ini boleh buat sama ada 1/3 malam. Untuk tempoh masa sebaiknya 2/3 malam, bermakna lepas jam 12:30 malam itu dah boleh buat dah. Boleh buat. Kalau rasa berat nanti nak bangun, lepas tu nak tidur balik kan, takut terlajak subuh ke apa semua, bangun aja itu 1 jam sebelum subuh. Boleh settle 2 rakaat taubat, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat hajat, 2 rakaat tasbih, buat 12 tasbih terpulang pada tuan-tuan, 3 rakaat witir. Ada baki lagi seminit 2 sebelum nak masuk subuh. Maka solat sunat 2 rakaat qabliyah subuh, solat sunat subuh berjemaah, kemudian selesailah untuk hari tersebut. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan
kita sama-sama amalkan apa yang telah kita dengar, apa yang sering boleh sampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita istiqamah untuk sentiasa untuk bangun malam, bertahajud kepada Allah, berhajat kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan sebagainya. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.